Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oi, ramai tak tidur lagi ni. Ya. Panglima Neji tak tidur lagi, Salih Hamzah tak tidur lagi. Siapa lagi tidur ni? Ya, Syahridan Harun pun tak tidur. Ahmadin Raza, Azim Nazim tak tidur lagi. Dah pukul berapa dah ni ya? 12.30. Nak tunggu sidang parlimen besok ke? Aman, aman, aman man, aman man. Pok amai amai. Muhammad Karim. Muhammad Karim, welcome. Syazul, jangan percaya Mazli, Bang Din katanya. Okey, cerita pasal Mazli pula dah ya. Mazli Malik. Ya, Mazli Malik kabarnya dulu pernah pernah isi borang menyertai PKR dulu sebelum PRU rasanya kan. Tapi kemudiannya masuk Bersatu. Kalau ikut-ikutkan bila dia sertai PKR, kemudian menyertai parti lain, secara automatiknya dia tidak lagi lah menjadi ahli PKR kan. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang viralkan ya tentang keahlian Mazli Malik yang pernah mengisi borang mungkin secara online lah ya, menyertai PKR beberapa tahun yang lalu ya, sebelum beliau menyertai Bersatu. Tapi bila beliau bersatu secara automatiknya beliau bukan lagi ahli PKR. Dan sekarang ni beliau mengumumkan beliau tidak lagi bersama dengan Pejuang, dan beliau juga mengumumkan beliau adalah ahli parlimen bebas. Jadi tak timbullah isu tentang beliau sekarang ini bersama dengan PKR. Ya, tapi bagi PKR pun mungkin tidak ada usaha untuk memujuk beliau menyertai PKR, kerana untuk menyertai PKR ini adalah lebih baik ya individu itu sendiri yang memohon untuk menyertai PKR. Dan apa yang saya faham, mana-mana yang pernah bersama dengan PKR kemudian keluar, kemudian nak masuk balik PKR, prosesnya tak mudah jugalah ya. Makan masa juga. Mungkin kena perlukan justifikasi ataupun perlukan kelulusan daripada Majlis Pimpinan Pusat, Biro Politik dan sebagainya. Apatah lagi Mazli Malik ni seorang ahli parlimen ya. Jadi ada nama dan juga statusnya sebagai ahli parlimen. Tidak semudah itu untuk keadilan menerima sekiranya beliau mohon kembali bersama dengan PKR. Itu pun kalau betul ya yang diviralkan tentang beliau pernah menyertai keadilan. Tetapi sistem kita sekarang ni susah juga ya, sebab kita tidak ada sistem yang online. Sepatutnya kita ada dalam Pakatan Harapan ataupun dalam parti politik ini ada satu sistem bahawa kalau dah pernah masuk PKR kemudian dia daftarkan masuk mana-mana parti, automatik parti yang sebelum ini automatik dikeluarkan daripada sistem. Tetapi apa yang saya tahu masih lagi kadang-kadang ada, sampai hari ini pun ada beberapa ahli yang mempunyai dua keahlian ya. Ada yang PKR pun diisi, dalam amanah pun diisi, dalam Bersatu pun diisi. Sebab sekarang banyak pakai sistem online, jadi kita tak tahu. Secara online dekat rumah boleh isi ya, dan diproses secara online. Jadi bagi Mazli Malik ni saya rasa sekarang ni status dia bukan dalam PKR, seperti mana beliau sebut beliau adalah ahli parlimen bebas. Dan sekiranya benar apa yang diviralkan bahawa beliau pernah menyertai keadilan mungkin beberapa tahun yang lalu, tetapi bila beliau bersama dengan Bersatu selepas itu sebelum PRU, bermakna keahliannya dalam keadilan secara automatiknya adalah terlupus. Walaupun dalam data mungkin ada, tak dibuang lagi ya, terlupus. Dan bila beliau keluar pula daripada bila Bersatu dah jadi pengkhianat, beliau kemudiannya bersama dengan Pejuang, kemudian sekarang ini mengumumkan untuk keluar daripada parti Pejuang, bermakna beliau tidak ada parti lagi lah ya. Dan kalau sekiranya beliau ingin menyertai keadilan, beliau tentulah mengikuti
prosedurnya, peraturan-peraturannya, dan kemudian diproses di peringkat pusat, ya. Dan sebagai orang yang ada nama, sebagai ahli parlimen dan juga pernah dikatakan pernah menyertai PKR, maka prosesnya sudah tentulah makan masa jugalah, ya. Mungkin dibawa dalam Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, kemudian diputuskan oleh Biro Politik dan sebagainya, ya. Jadi itu kedudukan Mazli Malik. Apapun apabila beliau keluar dari Pejuang, ya, keluar dari Parti Pejuang, dan seperti mana yang kita tahu, yang diviralkan tentang sokongannya, ya, SD kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu pun kita rasa bersyukur jugalah, ya, walaupun tak ada parti, tapi pentingnya sokongan diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau beliau berkeinginan untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat, maka prosesnya beliau kena mohon masuk parti, kemudian Parti Keputusan, mungkin diputuskan dalam Majlis Pimpinan Pusat dan akhirnya di bawah Biro Politik. Kalau keahlian biasa kemungkinan mudah, ya. Banyak sekarang ni ahli-ahli bersatu dulu, ya, termasuk juga di Pahang tempat saya, yang telah pun menyertai keadilan dengan mengisi borang syahadat online, ya. Itu tidak masalah. Ahli di bawahan mungkin tidak ada mendatangkan masalah. Tapi kalau di peringkat kepimpinan, kebiasaannya macam Mazli Malik, dia dah keluar dari Pejuang, tidak ada masalah, ya. Kalau dia nak masuk keadilan, cuma akan dibincangkan dalam Majlis Pimpinan Pusat ataupun Biro Politik. Tetapi ada juga mungkin pimpinan ataupun wakil rakyat, adun ke, kan, ataupun yang memegang jawatan dalam parti sekarang ni, dalam Parti Persatuan Harapan, contohnya seperti Parti DAP ataupun Parti Amanah, ya, yang sekarang ni pegang jawatan dalam Parti DAP Amanah di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat, yang ingin menyertai Parti Keadilan. Apa yang saya fahamkan, Parti Keadilan tidak akan memproses terus, ya. Kemungkinan ditangguhkan agar pimpinan ini bertemu dengan kepimpinan partinya terlebih dahulu, ya. Mohon restu, ya. Sebab kita dalam Parti Harapan ni masing-masing nak jaga juga, ya, hubungan. Kita tak mahu dikatakan keadilan mencuri ahli parti amanah, amanah mencuri ahli parti keadilan, keadilan mencuri pemimpin DAP dan sebagainya. Jadi hubungan yang tidak mesra sedemikian patut dielakkan. Jadi kalau mereka nak keluar dari parti amanah ataupun parti DAP dan mereka mengambil jawatan yang penting juga, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat, jadi mereka perlulah mendapatkan restu daripada pimpinan parti mereka. Sekiranya dibenarkan, ya, tidak ada masalah, kemungkinan Parti Keadilan boleh menimbangkan kemasukan dalam parti. Itu untuk menjaga silaturahim. Dan kaedah ini diguna pakai sebab tu kita dalam Pakatan Rakyat dahulu, ya, di mana ada juga daripada parti lain yang menyertai Parti Keadilan. Contohnya seperti Datuk Kamudin Jaafar yang dahulunya adalah ahli PAS, ya, kemudian menyertai Parti Keadilan Rakyat. Jadi kaedah itu harus dikekalkan kerana kita nak jaga hubungan silaturahim. Tetapi kalau di peringkat bawahan mungkin tidak ada masalah, ya. Di peringkat bawah ada di kalangan ahli PKR, ya, di peringkat bawah yang masuk Parti Amanah, ada juga Amanah yang menyertai PKR, ada juga daripada Bersatu yang menyertai Parti PKR, atau lebih dikenali, ya, yang sebenarnya PKR ni disebut Parti Keadilan. Tapi ramai lagi lah yang sebut Parti PKR. PKR nak ringkas, kan. Tapi secara resminya, ringkasan bagi Parti Keadilan Rakyat ini adalah keadilan. Tapi kalau sebut PKR pun faham jugalah, kan. Mantoba, tak tidur lagi ke Mantoba? Ini Mantoba ni ada channel Mantoba TV. Jadi siapa yang belum subscribe channel Mantoba TV, boleh subscribe. Banyak info-info terbaru, ya, daripada pimpinan kita, daripada program-program kita, ya. Kadang-kadang saya terima kasih jugalah kepada Mantoba TV, kerana bila saya buat live atas satu isu, bukan macam malam ni lah, malam ni saya masih memang kosong. Bila saya buat live dalam Facebook atau beberapa isu, ya, kadang-kadang Mantoba ambil juga poin-poin dan dimasukkan dalam channel dia, ya.
seperti juga dalam program gerak dan sebagainya, ya, dia masukkan dalam channel. Kadang-kadang yang dibuat oleh Iswardi Murni, ya, dalam live-nya setiap hari, Syed Shah dan sebagainya, Abang Mustafa, Abang Mus, ya, kadang-kadang channel Mantaba TV ini akan masukkan, ya, dalam klip-klip yang tertentu, yang ringkas, yang padat, supaya kita boleh share sama-sama dan kita hayati, kerana tak panjang. Kadang-kadang live ni kadang 1 jam, kan, 1 jam lebih, tapi Mantaba dia cut sikit, ambil poin-poin. Itu kelebihan dia, ya. Jadi orang tengok pun tak jemu, tengok poin saja. Jadi saya ucap terima kasih lah kepada rakan kita Mantaba. Saya tak pandai nak buat macam dia, ya, nak edit-edit dan sebagainya. Kalau saya nak download dalam YouTube, nak masuk ke dalam YouTube, saya masuk semua sekali. Saya tak tahu nak potong-potong, nak cut-cut dan sebagainya, ya. Rajani Said, tindakan kerajaan ambil langkah memendekkan sidang Dewan dari jam 10 hingga jam 1 tengah hari dia menjadi kaedah kerajaan untuk menengahkan usul tidak percaya dan dibentangkan di Dewan sebelum bajet dibahas. Jadi saya nak tentang ini, bila kita ikuti sidang parlimen, tadi telah pun dibangkitkan juga oleh wakil kita dan difahamkan keputusan untuk memendekkan sidang parlimen ini turut dibuat bersama di antara pihak kerajaan dan juga pembangkang. Wakil daripada keadilan WB Johari Abdul, saya ada wakil daripada DAP Anthony Locke, dan juga daripada Amanah juga ada, ya, daripada UMNO. Mereka mengambil keputusan atas alasan satu kes COVID, ya, yang kita semua tahu, dan semua sekali bersetuju untuk dipendekkan, tetapi kita meletakkan syarat bahawa kalau sidang parlimen itu dipendekkan sehingga pukul 1, tentukan bahawa apa sahaja agenda yang nak dibawa dalam parlimen, ya, seperti usul dia tak percaya, usul percaya, perbahasan, ya, tentang bajet dibahaskan, tidak, ya, memendekkan masa ini tidaklah mengurangkan, ya, apa yang sepatutnya dibahaskan. Ini yang dibangkitkan oleh wakil kita di dalam parlimen tadi, iaitu boleh tidak speaker bagi jaminan bahawa memendekkan sehingga pukul 1 ini tidak merugikan ataupun tidak menyebabkan pembahas-pembahas tidak mempunyai masa untuk berbahas, ataupun ada tak agenda-agenda, ya, yang telah disusun dibatalkan akibat daripada potongan masa ini, ya. Dan ada wakil daripada DAP, tak salah saya daripada mana tadi, dia mencadangkan kepada speaker bahawa diganti, ya, kalau setiap hari sehingga pukul 1, maka dia cadangkan supaya parlimen ini ditambah mungkin dalam seminggu, ya, untuk nak cover balik masa-masa yang telah kita tinggalkan. Jadi kita harap ini tidak menjadi satu helah, ya, dan kita lihatlah, katanya pukul 1 tu adalah untuk minggu ini, ya, untuk minggu ini, dan akan datang akan dibincangkan oleh wakil-wakil daripada kerajaan dan juga Pakatan Harapan, ya, bagaimana yang seterusnya. Yang penting bagi kita, jangan ada agenda-agenda penting, ya, yang telah pun dirancang, dan pembahas-pembahas pun tidak dipotong waktunya. Kalau selama ini boleh bahas dengan masa-masa yang tertentu, janganlah dipendekkan, ya, lantaran masa ni. Ini yang dimaksudkan oleh wakil kita. Jadi kita lihat macam mana mereka, sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju. Kita bimbang kalau COVID ni jadikan sebagai satu alasan untuk, ya, untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh kerajaan Pakatan Perikatan Nasional. Syahzul panas isu Lokman Adam Mandin. Kena kupas juga tu Lokman Adam, saya dengar cerita dah keluar tadi. Saya pun tak sempat nak tengok apa yang dia komen. Dengan kabarnya panas, dia mengamuk. Ya. Saya pun tak faham tentang di mana agaknya yang menjadikan beliau ditahan oleh pihak berkuasa. Kerana banyak, ya, beliau mengadakan live Facebook dan juga di YouTube, dan kita pun tak dapat nak teliti, ya, di mana satu-satu ucapan yang dikatakan sebagai seolah-olah dalam mengugut, ya. Kerana kalau kita tengok section tu seperti section mengugut seseorang,
setakat yang saya tonton Pria Luqman Adam live, ya, saya tak nampak lagi satu ugutan apa-apa daripada Luqman Adam. Cuma beliau menguraikan dan beliau menceritakan biasa, ya, tidak ada ugutan dan sebagainya. Beliau ceritakan tentang bagaimana Tan Sri Muhyiddin, moral Perdana Menteri yang ada, ya, tentang semburit dan sebagainya. Ini biasa, ya, bukan baru-baru ini, dan dulu pun disebut. Jadi kalau nak katakan dia mempertikaikan kebahagiaan tuanku, saya pun tak nampak. Bahkan beliau menyanjung tinggi keputusan kebahagiaan tuanku yang untuk untuk menolak cadangan bajet pula, cadangan darurat yang dikeluarkan oleh Muhyiddin. Jadi saya rasa tak tahulah, ya, mungkin ada tekanan-tekanan lain ataupun arahan-arahan tertentu, seperti mana kata Luqman Adam, ya, mungkin arahan-arahan politik, saya tak tahu. Wallahu alam, kerana saya tidak melihat ataupun tidak menonton semua video daripada Luqman Adam. Tapi section yang dibawa tu adalah kaitan dengan ugutan lah, ya, tentang ugutan, dan saya tak faham di mana Luqman Adam mengugut, ya, sama ada mengugut Muhyiddin, mengugut sesiapa pun kita tak tahu. Tapi yang sepanjang yang saya tahu, kebanyakannya beliau menceritakan tentang keabsahan, kesahihan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang tidak ada sokongan. Itu memang selalu disebut oleh Luqman. Kalau tak sebut pun kita pun tahu, ya, tentang keabsahan seseorang Perdana Menteri. Dan beliau juga sebut tentang nak melantik, ya, timbalan Perdana Menteri, ya. Beliau menentang keras sekiranya Muhyiddin melantik timbalan Perdana Menteri daripada UMNO yang Muhyiddin sendiri lantik, ya. Kerana sepatutnya Muhyiddin kalau dah bagi kawata timbalan Perdana Menteri itu kepada UMNO, biarlah UMNO sendiri, ya, buat keputusan untuk menentukan siapakah timbalan Perdana Menteri yang dicalonkan oleh UMNO, ya. Jadi kalau Muhyiddin mahu Hishammuddin, ya, walaupun Hishammuddin itu memang UMNO, tapi kalau Muhyiddin mahu letak Hishammuddin, sudah pastilah, ya, UMNO tidak akan bersetuju. Pertamanya, Hishammuddin tidak ada dalam hierarki kepimpinan, ya, di dalam parti. Ya, dia sebagai ahli biasa dan juga sebagai ahli parlimen saja. Jadi bagaimana seorang ahli biasa yang tidak memegang jawatan dalam parti, baru-baru ini pun ditawarkan sebagai Setiausaha Agung, ya. Adalah satu jawatan lantikan, ya, bukan melalui pemilihan. Bagaimana status sedemikian rupa boleh diangkat untuk mengambil jawatan penting, ya, jawatan yang kedua penting di dalam kerajaan. UMNO kemungkinan lebih mahu, lebih suka untuk mencalonkan presiden mereka. Dan kalau dari segi moral, politik sekalipun, sepatutnya kalau lantik timbalan Perdana Menteri ini, ya, kalau daripada UMNO, semestilah mengikut hierarki parti, ya. Maknanya presiden lah, ya, presiden, iaitu Zahid Hamidi. Zahid Hamidi adalah wajar, ya, UMNO calonkan. Bukan kita cakap, ya, UMNO memang wajarlah mencalonkan presiden mereka, ya. Jadi kalau Zahid Hamidi diletakkan sebagai timbalan Perdana Menteri, itu ada logiknya kepada UMNO, kerana Zahid Hamidi adalah presiden UMNO, ya. Zahid Hamidi adalah presiden UMNO. Tapi mungkin bagi jawapan bagi pihak Kerajaan Perikatan Nasional ataupun bagi pihak Muhyiddin, meletakkan Zahid Hamidi adalah satu perkara yang mungkin mereka tak boleh terima, kerana atas alasan Zahid Hamidi ini ada kes, mahkamah. Jadi kalau meletakkan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri, dikuatiri akan hilang kepercayaan rakyat, kerana bagaimana seseorang yang ada kes ini boleh memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Kemungkinan dengan jawatannya sebagai timbalan menteri itu akan mempengaruhi kesnya di mahkamah kelak. Itu mungkin alasan bagi Muhyiddin, ya. Tapi bagi UMNO pula yang selalu disebut oleh Luqman Adam, apa masalahnya, ya, Muhyiddin Perdana Menteri? Beliau boleh saja gunakan kuasanya untuk menghapuskan kes. Ya, nak lantik Zahid Hamidi, kena buang kes Zahid Hamidi, bersihkan Zahid Hamidi, lantik sebagai timbalan menteri. Jadi bagi Luqman Adam biasa sebut bahawa tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan. Kalau nak lantik timbalan menteri, ikut hierarki dalam parti, ya. Di antara yang saya sebut adalah Zahid Hamidi,
Ismail Sabri dan juga Timbalan Presiden UMNO Datuk Mak Hassan. Tapi Mak Hassan ni bukan ahli parlimen, dia hanya adun, ya. Kalau nak lantik dia sebagai senator, rasanya tidak berapa nak kena lah, ya. Tidak ada lagi dalam sejarah negara kita, saya rasa, seorang senator, ya, menjadi timbalan Perdana Menteri. Ya, dari segi moralnya tak kena lah, ya. Bagaimana kamu nak jadi seorang Perdana Menteri sedang kamu hanya berjawatan dalam parlimen sebagai senator, dan setiap kali persidangan parlimen kamu tidak boleh hadir sebagai ahli parlimen, ya. Hadir bagi menteri mungkinlah, ya, atas kementerian, untuk menjawab bagi pihak kementerian, ya. Syahdul Jidin tu boneka Mahathir je, pelan asal Jemin Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Syamuddin Boboy, Syamuddin aka Boboy. Tapi terpaksa ubah plan sebab UMNO tak sokong Jemin jadi Perdana Menteri. Rajani Said, Lokman dikatakan mengugut dalam live-nya apabila timbul cerita Zahid Hamidi dan Najib ditangkap oleh pihak berkuasa. Okey, plan C COVID di Parlimen, plan tahap ni. Plan D tahap apa pula Muhyiddin nak buat? Tolak APN, tolak pengkhianat. Itu Clay Fakri Ahmad, nama dia. Okey, Rajani Said, terima kasih. Ya, itu memang saya ada tonton bahawa Zahid Hamidi ada Zahid Hamidi pula. Lokman Adam ada sebut ada perancangan untuk menangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada perancangan untuk menangkap Zahid Hamidi. Ya. Ini Lokman Adam sebut, ya. Saya pernah tonton dalam YouTube, dan Lokman Adam seperti mencabar, nak kata ugut saya tak tahulah, tapi dia kata kalau berani buat, nak tengok apa yang jadi. Itu ayat yang dia keluarkan. Ya, tangkap Anwar, tangkap Zahid. Nak tengok apa akan berlaku. Mungkin ayat itu dianggap sebagai satu ugutan, ya. Kemungkinan inilah, ya. Mungkin dalam siri ucapan beliau dalam YouTube-nya, mungkin inilah yang ditangkap Lokman Adam baru-baru ni. Tapi wallahu alam, ya, tak tahu kalau kes-kes yang lain. Okey, Bob Azhar King. Wah, Bob tak tidur lagi, Bob, ya. Cik Wan, demi untuk rakyat dan memelihara demokrasi, kita di RPH akur dengan tetah tuanku dan datang berbincang dengan Menteri Keuangan, tapi perasaan tak yang pelik bab pasal bajet atuk diam. Bila bab jawatan Perdana Menteri bukan main buat kenyataan. Ni Rajani Said punya komen lah. Jasmine Saleh, UMNO lebih rela dibuli PBBM asal dapat jawatan. Ular lidi telan ular sawa. Memang pelik, kata Jasmine. Selagi Mahathir hidup, Ahmadin, selagi itulah politik Malaysia tidak aman, kata Syahzul. Okay, Muhammad Omar, semakin lama PN pemerintah semakin hancur ekonomi Malaysia. Okey. Scorpion Kings. Okey, lawan dia tak lawan, apa siapa menang, lawan apa siapa memang lawan apa ni? Siapa lawan, siapa memang lawan siapa Piala Nasional timbang lawan mak dia punya singkatan ayat berbelit lidah nak baca Scorpion King woi ai. Syahzul, UMNO pengecut, mana berani nak sokong Datuk Seri secara terang, ya. Tok Haji Besi, okey, welcome Tok Haji Besi. Asrah Wan di Bandar Tun Razak, Man Liverpool. Wah. Saiful daripada Balok, Kuantan. Mawadi Cik Aziz, Batu 10, Kuantan. Alod Abdul Mas, Adam Hakim, Muhammad Faizal Wahi, Cik Zai. Azmi Ismail, Abu Dhabi. Al-Ain, Abu Dhabi. Awai Zahri, El Fazi, Makio, Afiq Ayub. Ini daripada Kelantan. Ramadan Lestari, Begat Asrul, Khanifah Mantoba, masih ada lagi. Khairul Anwar, MY, Kuantan. Romeo Lee, Muhammad Nur, Zaim Zainal, ya, yang masih lagi masing-masing jadi tak tidur lagi dia orang, ya. Semakin lama pihak pemerintah semakin hancur ekonomi. Betul, ya, memang tidak kita akui. Islah Hasanah, ya, baru join, welcome, terima kasih banyak. Syam Seida juga,
Okey, sebagaimana yang kita ketahui bahawa 6 hari bulan, 6 hari bulan dikatakan bajet dibentangkan di Parlimen. Saya tak pastilah sama ada 6 jadual asal pada 6 hari bulan, tetapi kalau dah pendek kepada dalam minggu ni sehingga pukul 1 petang saja Parlimen, saya tak pasti. Pada 6 bulan tu masih lagi tarikh untuk pembentangan bajet. Tapi lebih penting adalah selepas pada pembentangan bajet. Apa berlaku pada pembentangan bajet? Kita faham bahawa Kebawah Tuanku telah mengeluarkan surat supaya bajet ini mendapat sokongan ya daripada ahli Parlimen, dan Presiden Majlis Presiden Pakatan Harapan juga telah membuat syarat ya dengan satu kenyataan yang positif terhadap bajet, dan telah mengadakan perjumpaan dengan Menteri Kewangan baru ini, wakil daripada Majlis Presiden yang dihadiri oleh Ahmad Sabu, ya, Lien Goeng, Safrin Nasution Ismail, ya, bertemu dengan Menteri Kewangan, dan kita ada memberikan 6 tuntutan kepada Menteri Kewangan, mungkin juga sebagai syarat untuk kita meluluskan, menyokong bajet sekiranya dibentangkan. Syarat-syarat itu tidak ada kepentingan politik kepada Pakatan Harapan sama sekali. Ya. Kita tidak meletakkan syarat khas untuk keuntungan kepada Pakatan Harapan. Yang kita letak 6 tuntutan yang kita letak ini semuanya untuk kebaikan rakyat, ya, supaya tidak dilupakan. Apatah lagi dalam keadaan COVID sekarang ini, sudah pastinya bajet menjurus kepada kesan daripada COVID yang kita alami dalam negara kita. Dan 6 tuntutan ini yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan adalah begitu relevan dengan keadaan situasi semasa. Sama ada 6 tuntutan yang dikemukakan oleh PH ini diterima atau tidak oleh Perikatan Nasional, wallahu a'lam, ya. Dan inilah sebagai aras penentu sama ada bajet ini disokong ataupun tidak disokong, ya. Kemudian bila dah bentang bajet, setiap kementerian juga ada bajet masing-masing, dan sudah pastinya tak semua kementerian yang kita mungkin akan sokong, ya, apa usul yang mereka kemukakan atau bajet-bajet tambahan yang mereka kemukakan. Mereka ada 70 menteri, termasuk timbalan menteri, begitu banyak menteri, sudah pastinya melibatkan banyak bajet. Ya. Ini masalah dia, bila kita banyak menubuhkan kementerian, memperbanyakkan menteri, maka sudah pastinya menggunakan wang rakyat yang begitu banyak sekali. Ya. Dan inilah yang diawasi oleh Pakatan Harapan agar duit rakyat ini tidak dilaburkan kepada banyak semua menteri, ya, hanya untuk kepentingan menteri-menteri berkenaan, apatah lagi untuk kepentingan kerajaan. Kita nak segala duit yang digunakan dalam bajet ini hendaklah diberikan kepada rakyat yang sekarang ini tengah menderita dalam keadaan COVID sekarang ini, ya. Jadi ini yang diawasi, dan kita tak pernah lagi daripada dulu lagi, ya, dalam masa kita dalam Pakatan Rakyat, kita tidak akan menentang perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada rakyat, ya. Kita akan membantah salah satu perkara yang dilihat dalam bajet itu ketidakadilan berlaku ataupun pembaziran berlaku, ya. Jadi inilah juga yang akan diamalkan di dalam Parlimen, ya. Kalau mereka kata PH akhirnya membuat keputusan nanti menolak bajet, ya, sebenarnya sewaktu kita jadi kerajaan dulu pun, ya, tahun 2019 pembentangan bajet 2019 pun ditolak oleh pembangkang, oleh mereka, ya. Mereka menolaknya. Jadi kalau kali ini mereka rasa bajet ni akan ditolak, maka sebab itulah kita lihat adanya, ya, satu surat yang mereka viralkan seolah-olah Titah Tuanku mesti, ya, sokong bajet. Tetapi kalau kita lihat daripada apa surat yang dikeluarkan istana, secara jelas menunjukkan bahawa bajet itu hendaklah merangkumi kesejahteraan rakyat, ya, terutamanya dalam menangani COVID. Jadi inilah yang jadi asas panduan kepada Pakatan Harapan sama ada menyokong atau tidak bajet yang akan dibawa oleh kerajaan pada 6 hari bulan nanti. Nur Hayati Ahmad, salam reformasi, katanya. Oi, Sewadi, tidurlah weh. Aku tunggu engkau, ya, kau habis live aku live lah, aku nak tidur juga ni. Asma George Clean, salam tuan. Pak Nan ramai menteri menghabiskan boreh.
Itu pun ada lagi kementerian yang kita dengar baru-baru ni dalam parlimen nak tubuh lagi satu kementerian, iaitu Kementerian Kebajikan, ya, dibantah oleh PH, wakil PH dalam parlimen, termasuk juga oleh Pengerusi Keahlian Negeri Pahang sendiri, Wabi Fauzah Saleh, yang membantah mengapa perlu ada satu Kementerian Kebajikan. Ya. Kita dah ada Jabatan Kebajikan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Ya. Perlu apa nak tubuhkan satu kementerian untuk kebajikan? Ya. Mereka kata Wabi Fauzah ni menentang untuk kita bantu orang IQ, menentang untuk bantu orang-orang susah yang berhak dapat kebajikan. Ya, sebenarnya mereka tak faham, kita bukan menentang bantuan itu, kita menentang kenapa perlu wujudnya satu kementerian baru, ya, Menteri Kebajikan dan sebagainya. Sedangkan JKM ini di bawah Kementerian Wanita dan Masyarakat. Kalau nak bantu orang susah, orang IQ dan sebagainya, tambah peruntukan saja, berikan peruntukan, ya. Ini yang kita laku dalam kerajaan PH dahulu. Kenapa nak wujudkan menteri baru, kementerian baru dan sebagainya? Kamu dah ada 70 menteri, termasuk juga timbalan menteri, kamu nak tubuh lagi menteri. Ini menunjukkan bahawa kamu nak tubuhkan kerana kamu nak beri lagi jawatan menteri ini di kalangan MP-MP yang tak dapat jawatan. Ya, kamu dah bagi habis semua jawatan, termasuk JLC, tapi masih lagi ada yang MP-MP menganga mulut minta, ya, kalau tak bagi kami akan tarik sokongan dan sebagainya. Maka kamu fikir, oh, kena lantik lagi menteri. Jadi ini satu, kita lihat satu kerajaan yang mudah, ya, tergugat dengan tekanan, ugutan dan sebagainya, kerana mereka mempunyai pada mulanya mempunyai majoriti yang agak tipis, sehingga hari ini boleh dikatakan tidak ada majoriti, ya. Sebab itu sampai sekarang ni Muhyiddin masih lagi tidak membuktikan bahawa beliau mendapat majoriti yang sebenarnya. Ya. Sepatutnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersembahkan sokongan yang beliau miliki ke istana, jadi bagaimana Muhyiddin untuk menafikan, ya, apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kecuali Muhyiddin sendiri mempamerkan sokongan yang beliau ada. Tapi beliau tidak berbuat demikian. Tapi mungkin COVID ini mendatangkan keuntungan politik kepada Muhyiddin, maka ianya tertangguh proses di sana pun tertangguh kerana PKP dan sebagainya. Dan akhirnya sampai ke sesi sidang parlimen ini, dan saya rasa inilah pusingan akhir untuk kita menentukan. Walaupun selepas persidangan ini, Kerajaan Perikatan Nasional memang sentiasa berada dalam keadaan seperti telur hujung tanduk, ya. Kalau mereka tidak dapat dijatuhkan dalam parlimen kali ini pun, mereka sentiasa sebab menjadi kerajaan seperti telur di hujung tanduk, kerana sokongan mereka tidak bertambah, ya, tidak ada penambahan, bahkan terdapat pengurangan sekarang ini yang menyokong kerajaan. Jadi bukan sahaja sesi parlimen ini mendebarkan Muhyiddin, bahkan selepas parlimen pun bila-bila masa kerajaan ini boleh dijatuhkan. Dan inilah yang diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan. Kita tidak meletakkan target, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melaksanakan tugasnya, ya. Sampai ke peringkat beliau tidak ada lagi upaya, ya. Dah sampai ke dinding dah, tak lain apa dah, ya. Setakat ini saja. Dan seterusnya kita serahkan kepada Kebahaduli Tuanku, kemudian kita lepaskan kepada sesi parlimen, dan kita lihatlah apa yang berlaku selepas ini. Yang pastinya, apa pun yang berlaku selepas sidang parlimen ini, kerajaan Muhyiddin tidak dapat menambahkan sokongan, ya, terhadapnya. Dan perbalahan di antara Bersatu dengan UMNO, saya lihat semakin lama semakin teruk, ya. Tuntutan UMNO sampai sekarang pun Muhyiddin tidak dapat penuhi, ya. Jawatan Timbalan Perdana Menteri masih lagi belum diumumkan, ya. Kerana apa yang dikehendaki oleh Muhyiddin tidak dipersetujui oleh UMNO. Apa yang UMNO mahu tidak dipersetujui oleh Muhyiddin, ya. Jadi inilah orang kata, kalau kita menjadi kerajaan dengan tidak mendapat mandat, ya, sudah pastinya tidak ada keberkatan, ya, tidak ada jalan keluar. Dan apa gunanya kita jadi Perdana Menteri kalau kita tidur malam pun tak boleh, ya. Apatah lagi kita orang yang ada keuzuran, tak boleh nak lap mata, sentiasa memikirkan bila-bila masa saja akan jatuh, ya. Tapi kita bagi pilihan kepada Muhyiddin, sepatutnya beliau letak jawatan, ya, supaya
tekanan pada dirinya tidak ada lagi, ya. Beliau boleh tumpukan kepada kesihatannya, ya, agar beliau dapat relax, duduk di rumah, bertenang dan sebagainya, kan. Daripada beliau dijatuhkan. Bila dijatuhkan, sepastinya satu keaiban bagi beliau, ya, mencipta lagi sejarah sebagai Perdana Menteri yang telah digulingkan, ya, sama ada di luar parlimen ataupun di dalam parlimen, ya, secara demokrasi dan secara berperlembagaan. Negara kita tak seperti negara lain, ya, nak jatuh kerajaan ini dengan rosohan dan sebagainya. Kita masih lagi, rakyat kita masih lagi pegang kepada undang-undang dan perlembagaan, masih lagi ada hormat, ya, masih lagi mempunyai adab. Tapi kadang kita gunakan undang-undang pun kadang-kadang ada sekatan-sekatan, ya, yang berlaku. Jadi inilah masalahnya. Seperti mana yang selalu saya sebut, kalau kita nak angkat seseorang pemimpin yang baik, memanglah sukar, ya, banyak halangan, banyak dugaan, ujian, onak dan duri, ya, bila kita nak angkat seseorang pemimpin yang baik, ya, macam-macam halangan. Tetapi kalau kita nak angkat pemimpin yang tak baik, ramai yang menyokongnya dan perjalanannya agak mudah. Inilah perjuangan, ini namanya perjuangan, ya. Sebab itulah dalam Parti Keadilan ini, siapa yang istiqamah dengan Parti Keadilan, saya respect lah, ya. Kerana mereka istiqamah dengan Parti Keadilan dalam waktu Parti Keadilan susah dahulu, ya. Kita pernah ada ahli parlimen tunggal saja di parlimen, iaitu Datuk Seri Wan Azizah. Tak salah saya tahun 2004, ya. Kita hanya satu saja wakil di dalam parlimen, ya, di ahli parlimen Pemerintahan Pauh, Kak Wan seorang. Masa tu ahli Parti Keadilan rasa, oh macam ni berkuburlah Parti Keadilan, habislah riwayat Parti Keadilan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita ada lagi para penyokong, ahli-ahli dan beberapa pimpinan yang istiqamah dengan parti, yang terus berjuang dan kita nampak, ya, peningkatannya bermula 2008 dan seterusnya kita berjaya sampai ke Putrajaya sehinggalah ianya dimusnahkan oleh orang tua daripada Langkawi, ya. Jadi kesilapan kita paling besar lah, ya, bila kita meletakkan pengkhianat untuk menjadi pemimpin kita. Dan tapi kita tak boleh salahkan sesiapa, kerana pengkhianatan ini, berniat jahat ini berada di dalam jiwa hati Tuhan je yang tahu. Kita tak boleh nak selam dalam setiap jiwa orang, ya. Kita selalu bersangka baik. Seorang yang pernah melakukan kezaliman, kejahatan kepada kita, bila nak bersama dengan kita melakukan kebaikan, kita diminta dalam agama sendiri pun untuk meletakkan sangka baik itu terlebih dahulu. Tetapi tidaklah berpanjangan, ya. Kalau kali kedua kita bagi peluang untuk bersama kita, ya, tapi kemudian khianat lagi, maksudnya tak perlulah lagi, ya, kita layani orang seperti ini. Kalau kita masih lagi nak bersama dan bersangka baik dengan dia, bermakna kita sendiri yang tak betul, ya, masuk lubang ular sampai 2 kali. Okey, Lokman Bakar, kita serupa. Salahuddin Arsyad, aku ingatkan Salahuddin Ayub tadi. Ragu Prianan, PAS Parti Ajang Sesat katanya, ya. Ini pernah disuarakan oleh Muhyiddin Yassin dulu, ya. PAS Parti Ajang Sesat ni. Muhammad Azrul Ayun, Assalamualaikum. Tadi tengok ulangan live Iswadi, sekarang tengok live. Allah, Iswadi ada live tadi, kan. Sebab saya ada baca Facebook Iswadi petang tadi. Dia kata 10.30 ada berita baik. Tapi saya 10.30 tadi saya ada kat luar, ada urusan sikit, jadi tak sempat tengok. Muhammad Hazwan, okey, selamat datang Muhammad Hazwan. Muhammad Nur Asma Jokim, oh nama apa pelik ni. Abdul Aziz Abdul Rahim, Muhammad Azrul Ayun, Saiful daripada Balok. Ini seorang penyelaras bagi Dun Besrah, ya. Rajin ni Saiful ni, geng Bung Hatta kita. Muhammad Faizal Wahi, Cik Zai, Awai Zahri, Elfa Z, Makio, Ramadan Lestari, Megat Asnul, Kharifah. Malam-malam tak nampak baca. Longkai, kalau tengok pada senario sekarang ini, teramat suka Datuk Seri Dawin jadi Perdana Menteri kecuali berlaku snap election. Harap PRU15 PN masih bergolak, ya. Pada saya, yang sukarnya adalah PRU. Ya, pada saya yang paling sukar sekarang ini adalah kemungkinan untuk mengadakan PRU itu sukar. Kerana dalam keadaan COVID, saya rasa tidak ada siapa yang berani menanggung risiko. Ya.
kerana kita dah melihat pengajaran apa yang berlaku di PRN Sabah, ya. Bukan sikit-sikit risiko terpaksa kita hadapi. Kalau kita adakan PRU dalam keadaan sekarang, tahun ni ataupun tahun depan, saya kata kita akan menimpa, ya, risiko yang lagi besar, ya. Dan kemungkinan kita rasa memang takkan berlaku lah, ya, PRU pada tahun ini dan juga di tahun depan kalau melihat pada situasi COVID sekarang ini. Sebab tu saya katakan yang agak sukar adalah PRU ke-15. Cuma saya tak katalah mudah juga untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim naik. Ya, tidak mudah. Kalau proses itu berjalan mudah seperti mana berlaku kepada Muhyiddin, insya-Allah sekarang ini pun Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Ya, mungkin bajet parlimen sekarang ini dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi proses itu tidak sama seperti mana proses yang berlaku sewaktu Muhyiddin selepas langkah Sheraton, ya. Yang memudahkan Muhyiddin diangkat di antara lainnya adalah kerana peranan Tun Dr. Mahathir sendiri, ya. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Ini memudahkan kerja puak-puak pengkhianat. Pengkhianat ini tetap pengkhianat sebenarnya, ya. Kita tak kata salah semua kepada Mahathir, tetapi pengkhianat ini mengambil kesempatan di atas kelonggaran, ya. Nak kata cuai bukan cuai. Ini bukan benda yang tak sengaja, disengajakan, ya. Meletak jawatan disengajakan, seolah dirancang. Sebab apa saya kata dirancang? Kerana tidak ada sebab. Ya, ketika itu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, ya, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau hajati, semuanya telah ditunaikan oleh Pakatan Harapan. Apa yang lagi yang Mahathir mahu sebenarnya, ya? Kalau dulu beliau mahu jadi Perdana Menteri, beliau dah jadi Perdana Menteri. Kalau beliau mahu jadi Perdana Menteri selepas APEC, kita pun telah benarkan. Pakatan Harapan telah benarkan selepas APEC. Kalau beliau mahu jadi Perdana Menteri tanpa ada tarikh, ya, tidak perlu dipaksakan tarikh ke atas dirinya untuk menjadi menteri, itu pun dipenuhi oleh Pakatan Harapan, ya. Jadi sebenarnya apa yang Tun Dr. Mahathir mahu, ya? Yang sebenarnya dalam hati beliau, yang beliau mahu adalah jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Kalau beliau bagi alasan bahawa beliau meletakkan jawatan kerana beliau hilang kepercayaan daripada kalangan Parti Bersatu sendiri, ya. Parti Bersatu telah pun menarik sokongan kepada beliau, tidak memberi sokongan kepada beliau lagi dan tidak mendengar nasihat beliau, maka beliau meletak jawatan, ya. Yang itu saya respect lah, ya. Kerana kamu tidak lagi mendapat sokongan daripada parti sendiri, maka kamu meletakkan jawatan. Tapi sepatutnya kamu meletak jawatan di dalam parti terlebih dahulu, ya. Meletakkan jawatan, kamu dah tak ada sokongan, kamu dah tidak boleh jadi pengerusi Bersatu, kamu letaklah jawatan dalam parti. Kemudian jawatan yang kamu pegang dalam Pakatan Harapan itu bukan ditentukan oleh Bersatu ataupun Kumpulan Azmin. Kamu diangkat jadi menteri kerana kamu disokong oleh Pakatan Harapan daripada keadilan, ya, warisan, amanah, dan ketika itu juga mendapat sokongan daripada parti GPS, ya. Ketika kamu meletakkan jawatan, masa itu kerajaan Pakatan Harapan belum tumbang, ya. Masa itu GPS tak umum pun lagi keluar daripada Pakatan Harapan, ya. Masih lagi kerajaan. Tapi bila kamu letak jawatan tanpa berbincang dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, maka secara automatiknya semua menteri-menteri di bawah kerajaan kamu juga turut terbubar, ya. Hancur semua kerana kamu letak jawatan tidak sebut sepatutnya. Apalah salahnya kamu letak jawatan bincang, ya, ataupun serahkan kepada timbalan kamu, ya, seperti mana kamu serahkan jawatan Perdana Menteri dulu kepada Pak Lah, ya. Jadi apa salahnya kamu umum letak jawatan atas sebab parti tidak bagi kepercayaan kepada kamu, maka kamu letak jawatan dan serahkan jawatan itu kepada Dr. Wan Azizah. Jadi kerajaan PH masih lagi berfungsi. Dan sekiranya ada lagi JPS nak tarik diri atau parti lain tarik diri, itu akan dibuktikan kemudian. Itu bukan lagi urusan kamu, ya, bukan lagi urusan kamu, dan orang tidak akan persalahkan kamu kerana kamu telah pun menyerahkan jawatan itu kepada Wan Azizah. Kalau tak mahu serah pada Anwar sekalipun. Tetapi Tun Dr. Mahathir tahu sekiranya beliau serahkan kepada Dr. Wan Azizah, Wan Azizah akan menyerahkan kembali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana sebab apa? Bukan kerana suaminya, ya, beliau serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ini janji kita sebelum
PRU 14 yang lalu, iaitu selepas Tun Dr. Mahathir hendaklah Anwar Ibrahim, ya, bukan Azizah akan serah kerana itu suaminya, itu bukan, ya, kerana itu janji kita, iaitu selepas Tun Dr. Mahathir adalah Anwar Ibrahim. Sebab itulah Tun Dr. Mahathir ini tidak menyerahkan kepada Kak Wan, beliau tinggalkan kita terkontang-kanting, ya. Tak tahu macam anak kehilangan ibu, anak kehilangan ayah lari tak ke mana, tinggal buka rumah, pintu terdadah, lari macam mana. Maka penyamun-penyamun yang selama ini duk intai, pengkhianat-pengkhianat ini yang selama ini duk tunggu peluang, maka inilah peluang digunakan oleh mereka untuk masuk rumah kita, ya. Masuk itu pintu dapur, masuk ikut atap dan sebagainya. Maka tumbanglah kerajaan Pakatan Harapan, ya. Jadi tak payahlah kita kata kita tumbang ini kerana pengkhianat semata-mata, ya. Pengkhianat agak sukar untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan sekiranya Tun Dr. Mahathir mempunyai kebijaksanaannya, sekiranya beliau ikhlas, ya, untuk menjaga kerajaan Pakatan Harapan, ya. Sekurang-kurangnya beliau mengambil masa 1 hari 2 hari untuk berbincang bersama dengan rakan-rakan, ya. Tidak perlu beliau buat keputusan itu bersama dengan isterinya, ya, Siti Hasmah di rumah saja untuk jawatan, kemudian relax duduk rumah. Kemudian pimpinan-pimpinan kita, ya, Anwar Ibrahim, Ali Nguai Eng, Mak Sabu dah tak tahu hilang punca macam mana nak buat, ya. Pergi cari dekat pejabat, dia tak mari, pergi ke rumah dia duduk dalam rumah, ya. Maka kita macam seolah-olah dibuli semamahunya oleh Tun Dr. Mahathir. Inilah yang kita rasa tak boleh terima, ya. Sikap tidak bertanggungjawab oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, ya. Sebab itu kita tumbang, ya. Kerana nak katakan kehebatan pengkhianat, tak hebat mana kalau tidak ada sesiapa yang membantunya dan kalau tidak ada sesiapa yang memberi peluang, ya. Kerana peluang itu diberi, maka UMNO dan PAS juga tompang tuah lah, ya. Terutamanya parti PAS, kerana bukan mudah, ya. Tidak terfikir langsung dalam fikiran mereka mana-mana ahli parlimen PAS akan jadi menteri. Sekarang ni peluang terbuka, tak kiralah, ya, apa cara sekalipun. Dari segi hukum tak apa, kita boleh cari dalil-dalil, berbagai-bagai dalil lah untuk menghalalkan, ya. Salah satunya kita kena selamatkan kerajaan ini, kerajaan Pakatan Harapan ini ada DAP, maka tak apalah kita sokong kerajaan pengkhianat ini, asalkan tidak ada DAP, yang ada MCA. Itu fahaman PAS lah, ya. Asalkan dapat jadi menteri, menteri alam sekitar pun tak apalah, ya. Jadi duta khas pun tak apalah. Bukan senang nak dapat, ya. Selama ni dapat jadi Esko Wakil Rakyat di Kelantan, jadi Menteri Besar Kelantan Terengganu sajalah. Tapi ini pusat, ya. Dapat jadi kenyang pusat bukan mudah. Jadi lupalah segala prinsip. Kita keadilan tetap istiqamah. Kita jadi pembangkang. Kita pernah jadi kerajaan 22 bulan dan sekarang ini kita jadi pembangkang, walaupun itu bukan pilihan daripada rakyat, kita jadi pembangkang, ya. Rakyat memilih kita untuk jadi kerajaan, tetapi kita jadi pembangkang sekarang ini. Nak macam mana, kan? Tapi kita masih istiqamah, kita teruskan kerja kita, ya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun merasa bertanggungjawab selaku pengurusi Pakatan Harapan, diberikan amandat, ya, diberikan amanah untuk mencari sokongan untuk diri beliau, ya. Tapi bila beliau dapat sokongan, macam-macam suara lah kita dengar, kan. Kenapalah nak cari orang UMNO sokong dan sebagainya. Sedangkan kita tak tahu berapa orang UMNO yang berada bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, berapa orang yang selain daripada UMNO yang turut menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Bukan semuanya UMNO, bukan 100% UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tahu kalau beliau bergantung pada semuanya adalah daripada UMNO, itu agak mendatangkan risiko kepada beliau bila beliau menjadi menteri sekalipun. Kerana kalau UMNO segerombolan itu keluar, jatuh, ya. Sebab itu beliau hanya jadikan UMNO ini sebagai menambah, ya, sebagai menambah sokongan ke atas dirinya dan sebagai menggambarkan kepada rakyat, terutamanya kepada Majlis Syariah Raja, bahawa sekiranya beliau jadi Perdana Menteri, beliau ada, ya, sokongan daripada ahli parlimen Melayu dan juga beragama Islam, ya. Kalau Anwar dapat sokongan majoriti daripada GPS 18 orang sekalipun, ya, beliau mungkin sukar juga, ya, kerana akan timbul masalah
kamu dapat majoriti, tapi majoriti yang sokong kamu itu bukan Melayu dan bukan Islam. Ini akan jadi satu masalah, ya, terutamanya kepada mungkin dibincangkan jadi satu perbahasan dalam majlis hari raja dan sebagainya, ya. Dan akan jadi satu poin, ya, untuk UMNO mengatakan, oh jadi kerajaan, UMNO jadi kerajaan, tapi kabinet ataupun ahli parlimen yang menyokongnya banyak bukan Melayu, banyak bukan Islam. Sebab itu Anwar mendapatkan sedikit, ya, sebilangannya yang agak ramai, ya, untuk menggambarkan bahawa beliau dapat sokongan daripada ahli parlimen Melayu dan juga Islam. Daripada mana nak perolehi? Tentunya kena dapatkan daripada luar PH, ya. Kalau kita bagi peluang kepada Tun Dr. Mahathir pun, Tun Dr. Mahathir juga akan mencari sokongan daripada luar PH. Jadi sebab itu jangan dipertikaikan dari mana Anwar, bagaimana Anwar boleh dapatkan sokongan daripada UMNO dan sebagainya, ya. Tapi itulah, bila apa yang Anwar lakukan, ada saja yang mempertikaikan, ya. Kenapa UMNO, kenapa dapatkan UMNO, kenapa dapatkan UMNO. Ini masalah dia, ya. Seolah-olah seperti Anwar ambil beberapa orang ahli parlimen UMNO, kemudian kita lantik UMNO ini jadi kerajaan, ataupun kita lantik UMNO jadi Perdana Menteri, ataupun kita lantik UMNO ini sebagai orang yang pegang jawatan menteri-menteri, kabinet sebagainya, ya. Itu tidak pernah dijanjikan oleh Datuk Seri Ibrahim, ya. Kalau sesiapa pun yang sokong beliau, yang pastinya beliau, kalau beliau jadi Perdana Menteri, yang pastinya agenda reformasi itu, ya, yang paling yang dikenakilah, yang kita janjikan, bahawa kalau kita memerintah, kita nak lakukan reformasi, ya. Jadi kalau sesiapa nak sokong Datuk Seri Ibrahim, kena tahu prinsip dan juga dasar yang Datuk Seri Ibrahim nak bawa, ya. Kalau tak bersetuju awal-awal lagi, lebih baik tak payah sokong, kan. Ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim, ya. Tetapi suara-suara sumbang tu biasalah, ya, kerana mereka tak menyangka bahawa Datuk Seri Ibrahim ni boleh dapat sokongan daripada beberapa orang ahli parlimen UMNO, ya. Maka mereka pertikaikan kenapa UMNO dapat UMNO. Tapi kita masih ingat sewaktu kita jadi kerajaan PH dahulu, ya, kita dah jadi kerajaan, kita ada majoriti yang agak kuat, ya, berbanding daripada Muhyiddin ada sekarang ni. Kita ada majoriti yang agak kuat waktu kita jadi kerajaan. Dan pada ketika itu Tun Dr. Mahathir mengangkut berapa belas orang, ya, 16 orang, saya tak lupa, ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk menyertai Bersatu, ya, bukan menyokong, bahkan masuk di dalam Bersatu dan menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Ahli parlimen UMNO, ya, masuk Bersatu menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Tidak ada seorang pun pimpinan daripada rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan yang menyanggah keputusan Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mempertikaikan mengapa Tun ambil ahli UMNO masuk Bersatu. Tidak ada keperluan pun ketika itu, kerana kita dah jadi kerajaan, kita dah ada majoriti yang besar ketika itu. Apa keperluannya, ya? Tidak ada yang pertikaikan. Tapi bila Anwar ambil, hanya kerana nak dapatkan jumlah, numbers itu pun kamu yang bagi tahu kepada Anwar, tolong cari numbers, ya, untuk nak jadi Perdana Menteri, ya. Kalau nak cari numbers, takkan Anwar nak cari numbers di kalangan PH. Sudah pastilah kita nak menambah bilangan luar daripada PH. Parti luar daripada PH, apa dia? UMNO, PAS, GPS, ya. Warisan sudah pasti sama kita, PH Plus, ya, ketika itu. Itulah di antara parti-parti, termasuk juga bebas, ahli parlimen bebas. Ini di antara yang Anwar kena dapatkan sokongan, ya. Dan Anwar yang paling penting sekali hendak menunjukkan bahawa apa yang beliau cari ini bukan hanya numbers, tetapi hendaklah membentuk sebuah kerajaan yang ramai di kalangannya adalah ahli parlimen Melayu dan juga Islam. Ini bukan soal perkauman, kerana Pakatan Harapan atau utamanya keadilan menolak perkauman ini, tetapi dalam suasana, ya, persepsi negara, suasana politik negara sekarang ini, dan Anwar dapat baca bahawa isu perkauman ini tetap akan dimainkan. Oleh kerana itu, beliau mahu tak mahu terpaksa mencari sokongan daripada beberapa ahli parlimen UMNO yang beliau rasakan, ya, tidak ada masalah besar, ya, tidak ada isu-isu kontroversi dan sebagainya, dan tanpa menjanjikan apa-apa jawatan, ya, seperti mana si Sembab si Sembab sebagaimana si Sembab janjikan, ya, jadi menteri lah, JLC dan sebagainya, sebenarnya kita dengar audio dia, kan. Tapi Anwar tidak menjanjikan apa jawatan. Kalau kamu boleh yakin dengan kepimpinannya, ya, dengan dasar yang ingin dibawa,
bolehlah berikan sokongan. Ini Anwar lakukan, ya. Jadi tapi bila dah laku macam ni, macam-macam lah, ya. Pertikaikan, nak cari UMNO lah, apa semua. Tapi bila Tun Dr. Mahathir bawa orang UMNO masuk, walaupun tidak ada keperluan pun ketika itu, kerana kita dah jadi kerajaan pun, ya. Tetapi ada keperluan pada peribadi Tun, ya, iaitu untuk memperkuatkan Parti Bersatu. Kerana ketika itu di dalam Pakatan Harapan, Bersatu hanya mempunyai 13 ahli parlimen, begitu sikit jumlahnya, dan Tun Dr. Mahathir rasa tidak cukup, ya. Jadi sebagai Perdana Menteri, partinya ada 13 ahli parlimen, tidak cukup kuat, ya, untuk menyekat kemaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini matlamatnya, ya. Jadi dia bawa ahli UMNO masuk Bersatu kerana untuk perkuatkan Bersatu, untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Pakatan Harapan. Tetapi sikap Nawaitunya yang tidak baik itu akhirnya Tuhan balas. Yang beliau bawa masuk ini, orang ini tidak menyokong beliau sampai sudah, ya. Orang-orang yang dibawa masuk ni terus menjadi pengkhianat bersama dengan Muhyiddin. Tinggallah bersama dengan beliau sekarang ni, saya pun tak tahu, ya. Syed Saddiq dah keluar, Ketua Parti Muda. Kemudian baru-baru ni Mazli Malik dah umumkan keluar, ya. Yang tinggal Mahathir, anak dia Mukhris, Amiruddin Hamzah. Saya rasa Amiruddin pun tak lama, ya, sebab Amiruddin ni saya rasa jiwa dia tidak, sebenarnya bukan jiwa Bersatu, ya. Beliau daripada PAS dulu, ya, di Kedah sana. Dengan kabarnya asalnya beliau ingin menyertai amanah, ya, keluar PAS nak setiap amanah. Tetapi oleh kerana kawasan beliau itu diperuntukkan kepada Bersatu bertanding, jadi kalau beliau nak bertanding, beliau kena masuk Bersatu lah, ya. Sebab itu beliau memilih Bersatu akhirnya, ya. Jiwanya lebih kepada amanah, ya. Dan beliau dikatakan di antara orang yang pro Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau sekiranya lepas ini Amiruddin isytiharkan keluar daripada Pejuang, ya, mengikut Mazli Malik, maka saya rasa ahli parlimen yang tinggal bersama Mahathir adalah ayah dan juga anak. Ya, siapa lagi? Yang satu lagi itu senator, ya. Senator. Abu Bakar ni pun bukan ahli parlimen. Zaid Al-Maarif lagi tak boleh pakai. Tak ada jawatan apa pun, senator saja, kan. Jadi inilah, ya. Jadi Tuhan tunjukkan bahawa pengkhianatan yang Tun Dr. Mahathir lakukan, nak menganiayai, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak mengaibkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya mendapat, ya, keaiban ke atas dirinya sendiri. Di dalam parti beliau dipecat, bukan oleh parti, tetapi beliau dipecat oleh SUK parti. Jadi ini satu perkara yang aib lah, ya. Tak berlaku di dalam mana-mana parti, ya. SUK pecat pengerusi parti, tapi berlaku kepada Mahathir. Okey, Zamri Ramli, yang baik selalu dibenci tapi yang jahat selalu disukai dan disanjung. Inilah lumrah politik Malaysia. Okey, Din Daud, kami sokong Tun dulu semata-mata nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Okey, betul tu, ya, Din, ya. Hamzah bin Cik Pa, siapa yang sayang kepada sahabatnya, orang yang macam mana yang disayanginya. Itu betul lah, saya setuju lah dengan kata Din Daud tadi, ya. Ramai yang menyokong Tun Dr. Mahathir adalah kerana ketika itu pilihan yang Pakatan Harapan sendiri buat, iaitu untuk menjadi Perdana Menteri, sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim bebas, kemudian dibenarkan dari segi undang untuk menyertai pilihan raya dan jadi menyertai politik, dan seterusnya diangkat menjadi Perdana Menteri, ya. Tetapi Tun Dr. Mahathir ada perancangan yang lain, ya. Sebab itulah kita juga rasa pelik. Sebab tu kita ada convention, kita jemput Tun Dr. Mahathir, ya, di dalam convention Kongres Parti Keadilan. Ketika orang ramai atas pentas menaikkan kad, ya, menaikkan plakat Anwar PM yang ke-7, ya, ke-8, 7, 8. Anwar PM yang ke-7, ramai angkat, ya, masuk di atas pentas, semua angkat plakat Anwar PM ke-7. Tun Dr. Mahathir tak angkat, ya. Dia pura-pura pegang kamera, ambil gambar dan sebagainya. Di situ kita tengok, ya. Di situ dah lihat bagaimana tidak ada keikhlasan Tun Dr. Mahathir ini untuk meletakkan Anwar sebagai Perdana Menteri selepas beliau, ya. Dan sampai itu banyaklah kita lihat, ya, kenyataan-kenyataannya, ucapan-ucapannya, ya, wawancaranya bersama dengan media di dalam negeri dan di luar negeri,
kenyataannya Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana Anwar ni memimpin sebuah parti perkauman, bukan parti Melayu. Anwar ini tidak dapat sokongan majoriti Melayu, macam-macam lah. Beliau memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, ya. Sedangkan apa yang beliau sebut itu ternyata, ya, menyalahi fakta, dan seolah-olah seperti beliau ni baru kenal politik, tidak tahu membaca dan juga sejarah politik. Kalau nak katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memimpin sebuah parti yang bukan ditunjangi oleh Melayu, bukan parti Melayu, kenapa pula beliau bersetuju sekiranya Syafiq Hafdal dicalonkan Perdana Menteri, sedangkan Syafiq Hafdal juga menjadi pemimpin dalam parti warisan, bukan parti Melayu, ya, parti yang bercampur di Sabah. Tapi kenapa Tun Dr. Mahathir boleh terima, ya? Kalau dia bila katakan Tun Anwar Ibrahim ini tidak mendapat sokongan daripada orang-orang Melayu, ya, ternyata dibuktikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Sebab tu beliau di dalam UMNO pun beliau tidak pernah kalah di Pematang Pauh, iaitu kawasan majoriti Melayu, ya, Pematang Pauh. Dan bila beliau jadi pembangkang pun, Pematang Pauh masih lagi kita pegang, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian Datuk Seri Wan Azizah di Pematang Pauh, kawasan majoriti Melayu, ya, tidak kalah di situ. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding pula di Port Dickson, bukan kawasan majoriti Melayu, kawasan campuran, ya. Memang majoritinya Melayu, tetapi bukanlah dikatakan kawasan yang boleh katakan tinggi pelatusan Melayu. Banyak juga India, ya, India, China, dan juga undi-undi pos warga tentera di Port Dickson. Dan Anwar mendapat kemenangan dengan majoriti yang lebih besar daripada calon yang sebelum beliau yang letakkan jawatan di situ, ya. Ini menggambarkan bahawa Anwar Ibrahim bukan saja diterima di kalangan Melayu, tetapi juga diterima oleh berbagai kaum, termasuk anggota tentera di Port Dickson, ya. Isa Samad ketika itu dikenali sebagai pemimpin Melayu yang hebat di Negeri Sembilan, tumbang di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Port Dickson. Jadi hujah Tun Dr. Mahathir ini tidak terpakai langsung, ya. Sebab itulah kita katakan yang sebenarnya bukan kerana soal Melayu, bukan soal Datuk Seri Anwar ini tidak dapat kepercayaan orang Melayu dan sebagainya, bukan soal Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memimpin Parti Keadilan, iaitu parti yang membela kaum, tetapi soalnya pribadi, ya, pribadi Tun Dr. Mahathir ini dengan Anwar Ibrahim memang tidak boleh terima Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Jadi inilah puncanya bila kita ada niat yang tak baik, ya, busuk hati dan sebagainya, kita kasih jalan bagaimanapun tetap akan cuba menggagalkan, ya, kemaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai ke hari ini, ya, beliau sendiri dah jadi Menteri, dah berhenti dan sebagainya, beliau tak putus asa, beliau cuba nak tubuhkan kajian perpaduan, selepas itu kemudian hari ini berbunyi lagi tentang kajian perpaduan dan sebagainya. Ini semualah di antara helah-helah daripada Dr. Mahathir untuk mengagalkan, ya, usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi kita dalam keadilan, sama ada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ataupun tidak, sama ada berjaya ataupun tidak, ya, kita akan terus memberikan sokongan kepada beliau, kerana bagi kita bukan perjuangan itu serta-merta untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tetapi prinsip dasar perjuangan Parti Keadilan itu sendiri, ya, dan juga Pakatan Harapan, ini yang perlu kita bawa dan kita perjuangkan. Jadi patutnya rasa malulah kalau pimpinan Pakatan Harapan masih lagi tak tahu mana satu nak dipilih, ya. Tak tahu mana satu yang patut diberikan sokongan moral dan sebagainya, sokongan padu dan sebagainya. Bak kata Datuk Hussan Musa, cukup-cukuplah, ya, melihat atau menjeling-jeling kepada Tun Dr. Mahathir. Kita ada ketua kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak membantu ketua kita sendiri, siapa lagi yang kita harapkan untuk membantu, ya. Hamdan Musa, Tun disokong oleh Mak Sabu katanya. Allah, saya tak tahulah yang sokong. Tapi bagi saya, kalau Mak Sabu jemput Tun, tidak ada masalah, ya. Kita mana tahu perjumpaan Tun untuk apa. Mungkin Mak Sabu nak pujuk Tun, Tun sokonglah. Anwar pula, ya, Anwar dah sokong Tun. Masa Tun jadi Perdana Menteri dulu, Anwar dalam penjara pun Anwar sokong Tun, ya. Dan Tun jadi Perdana Menteri pun Anwar tak minta jawatan kabinet, kerana Anwar tidak mahu ganggu pentadbiran Tun. Tun jadilah Perdana Menteri, kan. Mungkinlah, mungkin Mas Abu nak jumpa dengan Tun, nak bagi tahu itulah, kan. Jadi jangan, saya tak pandang negatif pertemuan itu, wallahu alam, ya. Tapi bagi saya, kalau pada saya Tun Mahathir ni bukannya sini orang tua yang boleh dipujuk-pujuk, ya.
Tak mudah, ya. Kerana kalau beliau ni seorang yang boleh dengar cakap, kita tidak hilang kerajaan sebenarnya, ya. Kita masih lagi boleh bertahan sebenarnya. Tapi masalah orang tua ni bukan saja tidak mendengar cakap orang, tapi tidak juga mahu berbincang pun, ya, dengan kawan-kawan sendirilah, ya. Hezir Hasan, orang yang baik memang banyak halangannya, seperti Datuk Seri Ibrahim. Tuhan menguji kesabaran Datuk Seri Ibrahim. Okey, kalau kita tengok sekarang ni pun ketenangan, ya. Kita boleh gambarkan ketenangan. Kalau kita lihat sendiri wajah, ya, kalau kita bandingkan wajah yang pada Datuk Seri Ibrahim, ya, ketenangan yang ada pada wajahnya, ya, berbanding dengan apa kita lihat wajah Muhyiddin Yassin, ya, jelas bahawa Datuk Seri Ibrahim lebih tenang, nampaknya lebih tenang, lebih yakin, ya, dan tidak ada gundah gulana, kan, tidak ada gundah gulana dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan daripada hatinya sendiri bahawa seorang yang jujur, ya, menawarkan diri atas kerana untuk membantu negara dan juga rakyat. Tetapi bila kita lihat wajah Muhyiddin Yassin, jelas, ya, seorang yang amat susah hati, tidak tenang, ya. Beliau buat lawak pun dah tidak boleh memberikan orang ketawa, malah orang jadi benci, ya. Kenyataan-kenyataannya pun sentiasa mendapat kecaman daripada netizen. Jadi inilah bezanya, ya. Walaupun Datuk Seri Ibrahim merasakan bahawa seolah-olah tidak ada keadilan pada dirinya, ya, dalam proses ini, tetapi beliau masih lagi terus berjuang, masuk ke parlimen dengan penuh, ya, dengan penuh keyakinan, ya, nampak keikhlasannya, ya, penuh yakin dan relax, cool. Inilah pemimpin. Bertuah juga kita memiliki pemimpin seperti Datuk Seri Ibrahim yang tidak pernah menyerah kalah, ya, dan tegas dengan prinsip. Okey, Hamdan Musa, Tun Kempunan Kari Kebajikan, katanya, ya. Hanafiah Ahmad, Tun dah tak dapat dipercayai lagi. Rosyam Nor masuk juga, Rosyam Nor pelakon. Okey, 1.5 cukup dulu kita sama-sama malam ni. Terima kasihlah, ya, kepada kawan-kawan yang sama berjaga. Lan Kakak, ya, Syamin Abu, Muhammad Hizwan, Muhammad Nor, Hanafi Ahmad baru masuk, ya, Asma, Abdul Aziz, Muhammad Azrul Ayun. Jadi selepas 6 hari bulan pematangan bajet, kemudian pengundian, di situ kita akan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Sekiranya bajet tidak dapat diluluskan, ya, mungkin kerajaan Perikatan Nasional tidak dapat memenuhi tuntutan yang telah diberikan oleh Pakatan Harapan, dan juga UMNO juga menghantar beberapa tuntutan, ya, dalam bajet. Sekiranya mereka tidak dapat penuhi, maka tak pastilah, ya, sama ada bajet itu diluluskan atau tidak. Sekiranya tidak dapat diluluskan, Perdana Menteri seharusnya lah, ya, berjumpa dengan Kepala Tuanku untuk menyatakan bahawa beliau tidak lagi mendapat sokongan dalam parlimen, dan pilihan yang ada kepada Ketua Agung adalah sama ada untuk bubarkan parlimen, kemungkinan tidak akan dibubarkan, ya, dalam keadaan sekarang ini. Mungkin Kepala Tuanku akan melihat pada risiko sekiranya bubarkan parlimen, maka mungkin diserahkan kepada parlimen untuk memilih seorang ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti, ya. Jadi kita harapkan ketika itu boleh tampilkan Datuk Seri Ibrahim, dan sekiranya ada calon-calon lain yang ditampilkan oleh mana pihak, sama ada Tun Dr. Mahathir sendiri, ya, untuk menawarkan dirinya sebagai orang yang ada sokongan, ya, silakan, ya, prosesnya, ya. Dan kita harapkan ia dapat diselesaikan selepas pada sidang parlimen kali ini. Kita tidak sanggup lagi berada dalam bawah kerajaan yang berada di hujung tanduk, ya. Kemungkinan juga sekiranya kedua-dua calon Perdana Menteri itu kedua-duanya tidak mendapat majoriti. Contohnya Datuk Seri Ibrahim dapat sokongan yang lebih tetapi tidak mencapai majoriti, dan satu pihak lagi, ya, tidak juga mencapai sokongan majoriti, mungkin Kepala Tuanku akan mengatakan, okey, lantik satu Perdana Menteri interim sementara nak tunggu COVID habis, kemudian diadakan pilihan raya. Tapi saya jangkakan kalau Perdana interim dalam seminggu, okey, ya, seminggu tidak ada masalah.
Tetapi kalau makan masa 2, 3, 4 bulan, 6 bulan, apatah lagi setahun nak tunggu COVID habis, saya rasa ini amat merugikan negara kita lah. Ya. Kerana mana mungkin ya sebuah negara macam Malaysia, negara yang sedang membangun, apatah lagi dalam keadaan COVID sekarang ini, ekonomi sekarang ini, kita ada seorang Perdana Menteri interim yang tidak boleh melantik mana-mana anggota kabinet, yang bekerja seorang diri hanya dengan pegawai kerajaan. Dan kita rasa pelaburan pun tidak akan, pelabur juga tidak akan datang ya dalam sebuah kerajaan yang ada Perdana Menteri interim. Ya. Jadi ini kesannya besar. Jadi kita mengharapkan bahawa itulah jalan yang terbaik, ya, iaitu tokoh lain tak adalah kita lihat ya, selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita mengharapkan sokongan daripada semua pihak, bukan sahaja dalam Parti Harapan tetapi ahli-ahli parlimen yang lain yang sayang kepada negara ini, ya, yang mahukan sebuah kerajaan yang kukuh, haruslah memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, tanpa ada niat lain, ya, kedudukan dan sebagainya. Fikirlah masalah rakyat, masalah ekonomi dan sebagainya. Kalau kita nak lihat prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan lama pun, 2-3 tahun kemudian kita adakan PRU, dan kita lihat sendiri kalau beliau gagal untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang lebih baik daripada Muhyiddin, lebih baik daripada Mahathir, maka PRU 15 adalah medan yang terbaik untuk kita pilih balik ya, siapa menteri yang kita rasa boleh memimpin negara kita. Itulah harapan kita, dan 6 hari bulan ini penting ya, menjadi tumpuan seluruh dunia. Bajet ya, itu pun kalau sebelum itu, kalau speaker berani nak bawa usul percaya ataupun usul tidak percaya, kerana difahamkan ada usul percaya kepada Perdana Menteri telah dikemukakan oleh pihak kerajaan ya, dan ada usul tidak percaya. Usul tidak percaya ni lagi banyak dibawa oleh pembangkang. Kalau itu pulang pada speaker ya, biasanya speaker tidak akan membawa usul ni ya, sehinggalah bajet akan dibentangkan. Tetapi apabila nak dipertahankan, usul lah dibawa ya. Kalau tidak ada usul sekalipun, kalaulah bajet ini dulu sekalipun ya, kerajaan yang ada masih lagi kerajaan yang berada seperti telur di hujung tanduk, dan ini tidak baik untuk negara kita ya. Jadi yang pentingnya bukan bajet saja, tapi yang pentingnya kita nak wujudkan sebuah kerajaan yang mendapat sokongan yang kuat dan juga kokoh itu ya. Kerana ini akan dapat menarik pelabur datang ke Malaysia, keyakinannya kepada negara kita, dan kabinet boleh bekerja dengan baik ya. Dan saya yakin kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau tidak memerlukan 70 menteri atau timbalan menteri ya. Memadai dengan beberapa orang menteri yang beliau akan pilih, menteri-menteri yang boleh melaksanakan tugas ya, bukan hanya menteri yang sekadar memanaskan kerusi ya, bukan hanya seorang menteri yang hanya menerima gaji buta dan sebagainya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim orang yang pernah berada dalam UMNO ya, lama, dia tahu berapa orang pimpinan UMNO yang boleh bekerja atau tidak boleh bekerja, dan berada dalam pembangkang, dan dikenal di kalangan mana ahli pembangkang yang boleh bekerja dan juga yang tidak boleh bekerja ya. Kita jadi kerajaan 22 bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut memerhati mana-mana menteri yang beliau lihat betul dapat melaksanakan tugas, kemungkinan akan dikekalkan di dalam kabinet beliau, insya-Allah ya. Jadi mana yang tidak menunjukkan prestasi yang baik, seharusnya tentunya kita rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membuat pertukaran ya, akan memilih mana-mana menteri yang beliau rasa yang boleh melaksanakan dasar yang ingin dibawa oleh kerajaan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang kita harapkan, dan rakyat boleh nilai dalam 2 atau 3 tahun sebelum PRU 16 ya. Sekiranya ianya lebih baik daripada kerajaan yang lalu, maka kerajaan ini harus dikekalkan. Sekiranya gagal, maka bolehlah pilih kembali sama ada Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, Muafakat Nasional ke kan. Pilihlah. Itu hak ya. Pakatan Harapan sudah pastinya kalau kita diangkat oleh rakyat, kita jadi kerajaan. Kalau kita tidak diterima oleh rakyat, kita jadi pembangkang ya. Tidak perlu lagi kita nak fikir nak khianat ya, nak beli ahli parlimen dan sebagainya ya. Kita dah biasa susah, kita dah jadi senang seketika, dan kita jadi susah balik semula. Ini banyak membantu kita, memberi pengalaman kepada kita.
Habib Zamani, ya, dah penghujung-penghujung kawan-kawan kita masuk. Apa pun terima kasih banyak. Zubir Bakar, saya sudah 60 tahun. Semasa di dalam tahun 98, 99 katanya saya berumur 48 tahun semasa itu. Saya menyertai reformasi banyak pahit manis. Semasa itu wadah politik saya serta PAS. Ketika itu PKR tiada didaftarkan. Saya berjuang bersama PAS. Kini PAS tidak seperti dahulu. Saya berkira-kira untuk tinggalkannya. Apa pandangan tuan? Ya. Pandangan saya, pandangan saya. Kalau sekarang ni, kalau kita sekarang ni bila PAS sendiri pun telah bersama dengan Perikatan Nasional, maka jelaslah kita lihat bahawa PAS sendiri telah melanggar prinsipnya, ya. Kerana patutnya PAS adalah parti yang paling berpengalaman apabila menghadapi pengkhianatan. Kerana PAS pernah dikhianat di Kelantan, ya, sewaktu UMNO mengisytiharkan darurat di Kelantan untuk merampas kerajaan PAS di Kelantan, ya. PAS juga pernah dikhianat di Terengganu, dan tahun 2009 PAS dikhianati lagi di bawah Biniza di Perak, ya. Pengkhianatan itu sudah pastinya sepatutnya memberi pengejaran, ya, keperitan kepada parti PAS. Tapi malangnya apabila PAS sendiri menjadi parti yang bersubahat dengan pengkhianat, ya. Carilah alasan apa sekalipun, tak usah salahkan DAP, ya, kerana nak sanggup bersama dengan Perikatan Nasional hanya kerana DAP, itu bukan alasan. Kerana sekarang ini tanpa DAP pun kerajaan Perikatan Nasional tidak boleh ditadbir dengan baik, ya. Tidak boleh juga nak laksanakan dasar-dasar Islam seperti mana yang PAS nak bawa RU 355, itu pun masih tak berbunyi di Parlimen, hudud jauh sekali. Jadi saya rasa tak perlulah lagi. Jadi kawan-kawan kita yang berada dalam PAS, tinggallah PAS, ya, pada waktu ini. Kalau PAS dah dapat kepimpinan yang baik, apa masalah tukar parti, bukan tukar agama, kan. Okey, cukup sampai di sini saja untuk malam ini, untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Okey, bye bye, selamat pagi.